Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Malikil Haqqil Mubin. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Pertama sekali kita mengucapkan syukur Alhamdulillah, puji bagi Allah di atas segala limpah kurnianya yang sangat banyak, sehingga kita tak kuasa nak menghitungkan nikmat Allah, dan juga kita tak kuasa nak bilang satu persatu. Tetapi walaupun demikian, itu banyak hak yang kita boleh ambil, dan kita tak boleh lupa sama sekali nikmat yang terbesar. Sebagaimana kita maklum ni, kita orang beriman dan kita memeluki agamanya, bukan agama rekaan, agama Allah Subhanahu wa ta'ala, al-Islam. Dia ambil daripada perkataan salamah, sejahtera dunianya dan akhiratnya. Dengan dialah dapat kita selamat, dengan dialah dapat kita sempurnakan segala kedudukan kita, baik dari segi tingkah laku, cari kehidupan, dalam pergaulan sesama kita ataupun yang bahasa asing, dan juga sakut paut dengan akidah pegangan kita setiap hari. Beginilah ditunjuk ajar oleh agama kita. Alhamdulillah. Sebelum pada kita nak mulai baca kitab, terlebih dulu kita ambil dulu ucapan kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni tengok nikmat ni, masya-Allah. Tak disengka-sengka. Walaupun dalam keadaan tu halah, kalau kira tu penat, kalau kira tu tak. Biasanya sudah pada saat ni kat balik, dia cabut baju rehat gitu lah. Itu hari ni tu. Tapi oleh kerana inilah, dengan niat azam kita ni dari serata-rata ni, bukan main ni, sanggup mengerban dan membuangkan masa untuk merebuhkan peluang keamasan
Barangkali kerana itulah Allah Ta'ala bagi sihat. Bagi ada semangat untuk nak mari tu. Kalau turut dengan penat juga sudah tadi cukup dah 2 jam lebih kurang tu balik duk dia dalam sebentar dah. Inilah mana kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah. Juga kita ucap syukur dan terima kasih di atas kaki tangan masjid. Imam masjid dan juga khatib bilalnya dan kepada ahli jawatan kuasa masjid, kita panggil kamakan Pak Ita Kalau di sana panggil AJK masjid. Kita sini kamakan. Dan juga kepada semua yang sanggup bergotong royong, sanggup berkhidmat di masjid ini. Maka kita paling harap sekali ialah kaki tangan tadi, terutama imam, khatib bilal dan kamakan dan yang bercampur tangan semua tu, kita harapkan mereka ini merupakan satu tuan rumah lah. Macam kalau kita nak buat keduri juga, kita sebagai tuan rumah. Ada pun hak yang ramai-ramai hadir tu macam pengelal lah. Sebab tu bagi kita orang-orang nak mengaji, nak mendengar ni, walau di mana ada pun dia ikut. Tengok dulu kan, ada berapa puluh tahun nak mari. Bila pindah ke sana pun nak mengaji, turut pergi. Sebab tu kita harap kepada tuan rumah ni sebagai tuan yang jagalah. Itu. Tengok kepada hak turut mari ni bukan main. Masya Allah ni kalau tanya dari serata-rata ni kan. Itulah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doa semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri selamat kita dan juga beri memanjangkan umur dalam keadaan sihat wal afiah, serta diberi taufik dan tetapkan kita di atas iman dan azam bersama untuk nak ikut ke majlis-majlis agama yang seperti ini. Baik, dengan sekadar itu saja sebagai ucapan muqaddimah, maka kita langsung masuk baca kitab. Sengaja dipilih kitab ni sebagai kitab dengan nama dia pun penawar. Penawar bagi hati. Kan? Kita ada makan ubat tak luk cari penawar apa tu dah. Pasal penawar dia tak jadi berlawan dengan ubat. Tu ni merupakan dia letak nama dia penawar bagi hati. Itulah sengaja pilih kitab ni. Dan hak satu lagi tu kita sabar dulu, kita muqaddimah kitab ni dulu, nanti apa pula terharu nyata nak apa tu kita tengok dulu. Untuk kali ni sebagai kita muqaddimah dengan kitab penawar bagi hati dulu. Maka boleh kita langsung masuk bicara kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Asy-Syaikhul Muallif, pengarang bagi ini kitab ialah Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi, dinisbah kepada negeri Indonesia, Al-Mandili, Manili, kampung. Kata dia, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dia tak ada jumuh situ. Dengan nama Allah Ar-Rahman, Tuhan yang amat murah. Bila sebut murah, dengan segala hambanya di dalam dunia ini. Ar-Rahman yang amat murah. Kalau kita cakap sama kita makhluk ke, ia murah hati. Tapi nak ayat Tuhan Ta'ala kata murah hati lah. Kalau kata juga pun sebagai nak mengerti dari segi bahasa. Kan, bila sebut murah hati, dia tak serupa dengan barang harga murah lah. Lain. Tapi kalau kira barang murah tu punya mari dituai murah hati juga kalau kira. Sampai dia boleh murah dia tu.
Kerana tua tu murah hati. Baru hak 100, aku tak le 80 tu kata ambil tak murah hati tua. Dia berani memurahkan barang dia. Sebenarnya murah hati tua. Cuba hak berkarya, tak le sama apa tak le. Itu. Tu nak erti kelima murah. Murah. Tu murah hati. Orang bila murah hati ni, orang minta tolong pun selalu tolong. Dia pula tengok ke orang dalam kecemasan yang ni berasa kesian belah. Orang sifat murah. Cuba orang sifat mahal. Hai, berkecek berpayah berkira mahal tu. Dia mau ibarat jual mahal tu. Kecek berpayah bahasa orang mahal, payah buat kira. Gitu dah. Itu erti kelima murah. Maka Allah Ta'ala gunakan nama salah satu nama Tuhan Ar-Rahman. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Tengok nama dia tu. Selain pada Allah, tu nama bagi semata-mata zat. Semata-mata Tuhan hak buat segala alam Tuhan tu nama apa? Allah. Tu nama dia panggil ismul lizatil wajibil wujud. Supaya kita nama apa? Patut imam tanya. Nama patut imam? Abdullah. Tu nama hak asal hatara. Lepas tu gelar dah. Tak kalau kita tugas ni panggil tu imam, tu khatib, tu bila dan sebagainya. Tu nama tamah. Nama gelar sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawab. Begitu nama Allah bila kata Allah ismul lizati wajibil wujud. Nama bagi zat yang mesti ada, zat itulah Tuhan segala-gala. Dia kata alhamdulillah rabbil alamin. Lepas tu tilik kepada sifat-sifat. Tak kala Allah saat ni nama Allah, zat nama Allah tu dia bersifat dengan murah Ar-Rahman. Tuhan yang amat murah. Tak kalau dia juga sifat kasihan, kesian, sayang Ar-Rahim. Dan Allah saat ini juga tak kala dia sifat dia tu mengampun. Bila orang mengaku kesalahan, minta kesalahan, ampun ya ampun. Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Nama dia banyak bukan? Tak kala dia ni sangat menerima taubat hamba. Nama dia Tawwab. Banyak nama. Baik. Kemudian dengan nama Allah. Allah itu Ar-Rahman, Tuhan yang amat murah. Bila amat murah ditafsir dengan segala hambanya di dalam dunia. Jadi kemurahan Allah Ta'ala ni umum. Sama ada orang yang percaya dengan dia, tak percaya, orang yang taat ke dia, orang deraka ke dia pun kemurahan dia tu meliputi. Sebab tu kadang-kadang kita tertipu dengan kemurahan. Kadang-kadang dia kata, aku tak semaya best rupa, jangan orang semaya. Apa? Dia mau boleh hakal, kita boleh hakal. Jadi keliru saja. Orang panggil kesamaran dan juga tertipu dengan apa kemurahan. Sebab tu Allah Ta'ala pesan, wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan menipukan kamu dengan sebab kemurahan Allah tu oleh yang menipu. Jangan itu kemurahan. Kita tengok iblis alaihi laknatullah lagi dapat kemurahan Allah. Dia minta umur panjang. Tuhan terima umur dia tu. Dia nak menyesak anak cucu ada ikut mung Tuhan biawi ke dia. Itu kemurahan. Tapi kesayangan khas. Manakala yang kedua Ar-Rahim. Apa Ar-Rahim? Yang amat kasih sayang. Ataupun yang kata lain, yang kasihani, yang amat kasihani. Kasih ni khusus dengan hamba yang beriman saja. Bila hamba yang beriman masuk dalam hamba yang sayang oleh Allah Ta'ala. Bila sayang tu tanda kata dia tu sayang, itulah dia beri iman. Sebab iman ni syarat diisi dia nak dapat syurga akhirat. Itu tanda saya. Oleh itu bila kita nak ada iman, kita sayalah ke iman. Bila tak saya ke iman, itulah kita jaga akidah.
Sebab tu bila akidah nak mencemarkan, nak mengkeruhkan tu wajib atas orang pandai tolong menjagakan supaya air ni tengok dia makan ni air jernih. Tiba-tiba dia mau nak masuk benda boleh lah kita jangan. Dah kata kan. Jangan air cuma air suci molek ni. Jangan mencemar dia. Tu dia hak cemar tapi jadi bersih. Begitulah agama. Tu makna Tuhan yang amat kasih sayang. Bila kasih sayang, dia bagi ke hamba dia teriman. Beri taufik pula boleh beramal soleh. Itu sebab bagi syurga di akhirat. Ada apa kemurahan? Kemurahan ni kaya. Ada supa aja orang mukmin tak mukmin pun kecak kaya belaka. Sehat, segar. Jawatan sama aja orang bukan mukmin pun jawatan tinggi banyak. Kadang-kadang setengah-setengah tu orang bukan mukmin tinggi jawatan pada lepas tu kemurahan, jangan tertipu dengan itu. Baik. Itu makna bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu kita nak mula setak apa-apa dengan dia tu tiap-tiap pekerjaan yang ada harga di syarak yang tak dimulai dengan bismillah, pekerjaan itu tak berkat. Ini kurang berkat. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kalau kita panggil kat tangan terpotong, kita panggil apa? Tangan kudung. Ataupun dia panggil cacat. Jadi apa maksudnya? Makna kalau kamu nak sempurna, naklah kamu mulai dengan bismillah. Lalu tu dalam Islam kita ajar nak minum bismillah kan? Nak makan dengan bismillah, nak pakai dengan bismillah. Tu hak ucap lidah. Faham perbuatan pula nak mula dengan kanan, dengan Islam ajar kan? Nak pakai kasut, selipar, kanan, nak lakah masjid kanan, cerita pula bagi-bagi doa dengan Islam ajar. Makna apa tu? Semua tu duk terima kasih pada Tuhan yang bagi kita iman. Jadi kalau tak ada amalan tu panggil rugilah. Peluang emas kita jadi rugi ya. Gitu yalah. Jadi rugi, maka tak bismillah, rugi. Nak kata berdosa tak, bukan wajib. Itu tempat dia dah. Dia rugi besar peluang kita doa akhir ya kan. Kalau tak bismillah, apa kenyai apa tu lah. Bak kenyai sukuh tu kemurahan. Maksud bismillah apa kenyai? Lah, bukan dah yang salah kenyai tak kenyai. Kalau yang tak bismillah tak kenyai boleh. Dah. Masalah barakat. Barakat tu apa? Barakat tu dia panggil subur ziyadatul khairil ilahi, subur di isi Tuhan. Kalau tanya benda ni benar tak nampak. Kalau nak banding supaya kata apa dia makan gani ada vitamin. Ada tu dah. Tak nampak ada vitamin. Di buah masing-masing ada vitamin apa? Vitamin C. Nampak tak? Tapi percaya tak ada vitamin lah. Ini dah jatuh barakat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau tak bismillah pun hilang daga apa tu lah. Kering tekak kita minum. Hilang daga. Tak bismillah pun hilang daga. Tapi berkat tak ada. Supaya makan buah-buah ni tak ada vitamin. Hanya ada vitamin. Makan rupa ya. Tapi hak ni vitamin ada yang memberi pedah tu banyak. Kan? Itu istilah hajar. Hak tak ada dalam agama lain ajar. Tidak sebab itulah nak mula kita nak apa tu bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kalau gitu boleh kita mengaji bab bismillah. Siapa nak semaya pun bismillahirrahmanirrahim. Allah tak kena lah. Mengaji tak ada habis molek tu. Royak tak ada habis bismillah. Dah itu kan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Jadi kalau makan minum tu bismillah semaya lebih utama bismillah muka ibadat. Kira kita dah tu. Tu tak boleh pakai kamak dah tu. Hak tu tidak disuruhkan. Ya ada mula je dengan siap dah. Iza qumta ila shalah fakabbir. Itu mula hak tu. Itu mula hak tu. Baik. Lepas pada ucap bismillah iringi pula dengan puji.
segala puji bagi Allah Ta'ala. Ya kita ni dia tak ada ambil dengan Arab dia pakai ambil Melayu selalu dah. Kalau kita kata Alhamdulillah, kita dah tu. Tapi dia pakai Jawi selalu. Segala puji itu bagi Allah Ta'ala. Apa tu yang dia guna? Segala puji. Bunyi banyak kata. Kalau sia segala ni panggil apa? Bandar. Apa dia? Tamuan. Jadi bermaknanya kalau so panggil dah kita. Nak panggil tamuan tadi dah. Apa panggil apa dah? Kamnuan. Kalau so panggil dah. Dua panggil dah. Tu pakai putih itu. Box. S jadi dua tinggal ke atas. Tapi kalau Arab dia satu, dia panggil mufrad, dua, yang panggil tasniah, tiga ke atas baru panggil jamak. Jadi tepatnya segala. Maka segala ni bunyi banyak dah. Paling kurang tiga. Segala puji. Mana segala puji ni banyak dia tu. Sebab tu ulama kata segala puji yakni segala bahagian puji yang 4 bahagian. Semua 4 bahagian kita dah puji tak lepas dah ni. Berkata puji tak lepas dah 4 ni. Mana kita duk puji sama kita. Muhammad ni baik orangnya, Khalid ni orang suka menolong orang. Kita hamba makhluk, pujikan makhluk. Maka tubik nama puji hadis bagi hadis itu satu bagi. Semua tu klik mana? Lillah, bagi Allah. Kita puji sama kita pun klik ke Allah. Sebab apa? Sebab kita yang puji ni hamba siapa? Hamba Allah, makhluk Allah. Pas kita dah puji Muhammad itu. Muhammad tu siapa? Hamba Allah. Itu segala puji bagi Allah. Hakikat puji Allah. Yang kedua, puji hamba bagi Allah. Kita puji Tuhan sendiri. Alhamdulillah. Itu kita panggil tu puji hadis bagi qadim. Wah. Yang ketiga, puji qadim bagi qadim. Allah sendiri puji diri dia. Allah puji diri dia sendiri. La ilaha illa ana fattaqun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya aku. Takutlah kamu akan aku. Aku itu ialah orang yang jadi puji diri dia. Supaya puji qadim bagi qadim. 3. So lagi puji qadim bagi hadis. Allah puji makhluk dia. Tengok dia buat kita manusia apa dia kata? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sungguhnya telah menjadi kami akan manusia ni, Allah Taala kata kami menjadi seelok-elok betulkan. Tengok dia puji hamba dia. Anggap panggil puji qadim bagi hadis. Semua 3-4 bagai saat ni klik siapa? Lillah, bagi Allah. Lepas tu bagi pula tu di sini boleh kita arti bagi Allah yang dimustahak hanya bagi Allah. Yang berhak puji hanya bagi Allah. Sabit tu hukum kita nak puji sama kita tu. Kalau orang kita nak puji tu tak ikhlas, tak bersih hati, salah kita puji dia, haram kita puji. Sebab bila kita puji dia, dia jadi jatuh ke kosoma. Bila kita puji dia, kau jadi perasan. Jadi semua dia perasa tu haram. Sebab kita puji, maka haram kita puji. Sebablah puji sungguh hanya bagi Allah je. Malaikat orang yang ikhlas, bersih, tu sunat kita puji. Sebab tu puji Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, puji orang-orang ulama, puji para awliya, tu sunat kita puji. Tapi kalau sama kita tengok dulu. Kalau tak dipaksa tak boleh kita nak puji. Sahabat datang waris pada hadis ada orang duk puji depan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang lain. Dia kata wai haka waimu qata'ta unuqa sahibika. Kamu hidup potong leher saudara. Tengok. Sedangkan orang ni duk puji, duk sebut baik ke seorang lagi. Tapi dia kata mungkin duk kerak leher saudara. Jadi puji tu menyebabkan supaya potong leher dah. Apa itu?
Kerana bila puji pada orang yang tak bersih, dia dengar dia jadi bangga, dia jadi sombong, jadi puasa. Punah dia sebab puji, seolah mu hidup gerak leher dia. Batu ulama tebik kata, puji sama kita terkadang haram, terkadang makruh, terkadang sunat. Sabah hakikat puji siapa dia? Lillah, fa Allah. Itu makna dia tu dah. Baik. Satu lagi, segala puji itu bagi Allah, yang tertentu bagi Allah. Dia panggil ikhtisas. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan ni lah kita nak saling kata apa ni? Ya dua lah Melayu kita duk jumuh daripada Arab. Satu jumuh Rabb, tu jumuh Tuhan juga. Ilah pun duk jumuh Tuhan juga. Sini kita perlu mengerti perbezaan. Bila Arab sebut Rabb, Tuhan, kita kena saling pak kita sini Tuhan. Tuhan. Nah, siapa rumah ni? Siapa Tuhan? Mutu siapa Tuhan? Tu Tuhan mana Tuhan? Kalau itu Allah Ta'ala tu Tuhan yang menjadi ia akan jin dan manusia. Dia Tuhan. Tu Tuhan mana Tuhan? Tu Rabb. Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang mendidikkan, Tuhan yang membela. Bukan dia menjadi saja, dia menjadi dah, dia belum. Mana belum? Merezekikan belum. Tapi kita diselindung dengan sabak musabak. Kalau ngaji tu sah dia panggil terhijab, terdinding. Dan terdinding dengan sabak ni. Kalau kita kecek sabak, ini air makhluk dia. Lepas tu kita berasa kering leher. Bila terkering leher, kita nak ke air lah. Bila kita minum, kering. Itu hilang dahaga. Jadi kita rasa air ni lah memberi kesan pada hilang dahaga kita tu. Yang ni sabar. Hakikat siapa menghilang? Allah yang menghilang. Tapi kita selindung dengan hijab tu. Dah lapar. Kita nak cari makanan lah. Bila makan sebentar kenyang. Jadi apa? Sabak musabak. Sabak musabak. Tapi semua sabak musabak makhluk semua. Musabik siapa dia? Musabik tu Allah. Sahabat tu nak makan dan minta bismillah semua tu. Itu musabib. Jadi bila kita uzur sakit, kita cari ubat, sabar. Dia yang menjadikan sakit, dia melakukan penyakit, dia menghilangkan, tapi dia buat sabar. Dia buat sabar. Nabi Musa alaihissalam pernah dia sakit gigi. Dalam cerita, bila sakit gigi ni Allah sakit, dia orang Nabi, dia boleh tanya Tuhan terus, boleh minta Tuhan terus. Kita pun duk berkecek semua dengan Tuhan. Khabar tak ada berkecek Tuhan? Tak khabar apa duk minta, tak ada berhenti dengan Tuhan. Rabbi fili, hei Tuhanku, apa olehmu? Mung tu siapa mung? Rabbi fili warhamni wajibun hada. Dia berkecek siapa? Jangan Tuhan dah tu. Tapi kita orang awal. Kalau orang Nabi-Nabi dia tanya Tuhan dah. Dia sakit gigi dia tanya Tuhan. Kita tak apa. Berdoa gitu kan nak. Dia tanya terus. Tuhan tahu ke dia ubat. Satu tu muhad. Kita tahulah ubat dia tu. Namun sampai tu bubuh hilang. Tak apa. Lepas tu kat hilang lama.